Bismillahirrahmanirrahim. Okey, um, terima kasih kepada moderator kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada sahabat pegawai PPD yang di Zon 1, guru penolong kanan, guru penyelaras dan sahabat guru PPKI serta PPM yang ada pada petang ini. Okey, terlebih dahulu saya jelaskan bahawa petang ini adalah perkongsian saya kerana setelah menghadiri kursus selama 3 hari pada tahun lalu, kami 3 orang guru PPKI diamanahkan untuk mengikuti kursus tersebut dan pada kali ini diberi kesempatan untuk berkongsi apa yang kami faham, apa yang kami dapat daripada kursus tersebut. Ini bermakna hari ini, petang ini, jam ini, selama 2 jam ini adalah rangkuman daripada kursus selama 3 hari kami. Okey, saya berdoa dan berharap sahabat sekalian bersikap terbuka apa yang saya kongsikan pada petang ini dan saya amat berdoa bahawa apa yang saya sampaikan pada petang ini ada sama maksud apa yang telah penceramah asal sampaikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu seperti yang kalian lihat pada paparan, ini adalah sedikit sebanyak tentang diri saya. Okey, saya Hairia binti Daud. Sekarang sebagai guru GPKI di SKK Tobu dan sebelum itu sebagai guru Prasekolah Integrasi SK Bukit Padang selama 10 tahun. Okey, sebelum saya bercuti pada tahun 2018. Okey. Dan reposting di SK Sembulan dan sekarang di SK Kitobu. Okey. Kita teruskan perjuangan kita. Okey kan? Okey semua, insya-Allah bertenang. Cikgu Hai. Okey. Ini adalah bukti kami telah menghadiri kursus Screening and Early Intervention for Children with Special Needs. Ini tajuk dia. So, kita dengarlah apa pengisian yang diberikan kepada kami oleh Profesor Dr. Hasna Toran dan saya yakin kalian, sahabat sekalian, mengenali beliau. Okey? Tidak macam sesuatu yang ganjil sekiranya guru pendidikan khas ataupun kita yang terlibat secara langsung dalam pendidikan khas tidak mengenali beliau. Okey? Saya posting 2007, bukan posting, latihan saya sudah berkenalan dengan beliau dan telah saya lihat dia berkembang dan berkurus, saya yang dia tidak kenalikan. Okey? Okey, ni adalah wajah-wajah yang ni, ada beberapa saya kenal. Okeylah. Okey kan? Okey, kita teruskan. Okey, dalam tempoh hampir 2 jam ini kami akan membincangkan 3 topik yang berbeza namun berkaitan, iaitu pertama merancang hala 7 MBK, pentaksiran dan juga RPI. Okey, kawan-kawan, mesti kawan-kawan heran. I'm not sure kamu, tapi saya heran sebab tajuk Screening and Early Intervention. Kenapa tajuk surat kan? Kenapa tiba-tiba ini? Okey, tapi bila kita baca balik, kita dengar, actually dia adalah saling berkaitan. Okey? Dia general, tapi di dalam dia ada 3 benda ini. Nanti masing-masing boleh fikir. Okey. Saya akan kongsikan
dapatan kami dengan tajuk ni lah kan, merancang hala 7 MBK. Gugup pula Cikgu Hai ni. Lama saya nak bagi ceramah. Konon. Okey. Merancang hala 7 pendidikan khas murid berkeperluan khas. Kita kena laju lah kan. Saya tidak ubah slide ini, melainkan saya tambah nota saya, note-note saya highlight. Apa yang terkandung dalam slide doktor saya tidak ubah. Okey? Mudahan, saya berdoa, mudahan kawan bersikap terbuka dan juga saya menyampaikan seperti mana apa yang dimaksudkan oleh Profesor. Okey, dalam tajuk pertama ini, merancang itu sangat penting. Of course lah, kita yang merancang, apapun Tuhan yang menentukan. Tapi bermula dengan apa yang kita rancang. Okay? Fikirkan hala 7 masa depan. Dalam perancangan kita, fikirkan hala 7 masa hadapan murid itu. Bukan kita rancang apa yang di belakang kan? Of course lah apa yang di depan. Tentukan objektif jangka panjang, tentukan objektif jangka pendek dan rancang PNP harian. Jalankan PNP setiap hari, pantau kemajuan. Okay? So, saya tengok sini saya bagi nota kluster kebolehpasaran MBK. Seperti mana dalam KPI JPN. Ada 3 kan? Kebolehpasaran, akademik, satu apa? PPI. Kan? Jadi ini adalah kebolehpasaran. Saya sinkroniskan. Okay? Synchronize. PM tidak, Profesor Madya tidak menyatakan itu ada kluster JPN ke apa, kebolehpasaran. Tapi kita sinkroniskan dengan ni, hala 7 masa hadapan. Masa hadapan itu budak bukan di sekolah rendah saja, bukan di prasekolah sahaja, melainkan sampai dia dewasa. Bukan kerja kita kot kan? Kerja saya sebagai seorang guru prasekolah membuat anak-anak saya di Seri Cahaya bersedia untuk menjadi bersedia belajar di sekolah rendah. Peranan cikgu di sekolah rendah untuk menyediakan anak itu bersedia untuk belajar di sekolah menengah dan seterusnya. Tapi perancangan saya di prasekolah tidak semestinya untuk sekolah rendah kan? Saya mesti membayangkan budak ini, lepas ini dia akan jadi begini, lepas ini dia akan jadi begini. Tapi sebelum dia jadi begini pada masa hadapan, dia kena jadi begini. Okay? Di sekarang. Dia kena readiness tu ada di dalam konteks guru prasekolah. Okay? Ataupun sekolah rendah. Okay. Ini yang dipaparkan dan diberi kepada kami. Apapun kesimpulan yang saya boleh dapat ialah setiap rancangan kita itu mengikut keperluan khas anak-anak itu, mengikut keperluan individu anak itu, mengikut keupayaan dan kesesuaian anak itu. Itu yang diberikan kepada kami itu. Tu saya highlight, mengikut keupayaan dan keperluan individu MBK. Khairiah keperluannya tidak sama dengan hidayah. Contohnya macam tu kan? Okey. Bagaimana keperluannya? Nanti kita lihat. Okey, ini chart yang diberikan kepada kami. Kita tengok dulu satu persatu. Bermula dengan perancangan masa hadapan, anak itu boleh belajar di universiti dan seterusnya mendapat pekerjaan. Kan? Keupayaan budak tu, kita nampak boleh pun dia belajar di universiti. Bukan tiada bukti, ada. Okey, buat sikit belajar di institusi kemahiran. Dalam 10 budak kita pasti ada yang pergi kemahiran. Okey, bawa sikit kemahiran khusus untuk OKU. Okey, bawa sikit mendapat pekerjaan melalui job coach dan bawa sikit melalui dia bekerja di bengkel terlindung, mampu urus diri dan kemahiran sosial. Dan yang tidak bekerja seharian berada di rumah, namun dia mampu berdikari untuk urus diri, tiada masalah tingkah laku, mampu ke tandas dan memakai lampin dan so on lah. Maksudnya itulah tahap
pencapaian MBK. Bukan 5 orang anak-anak Seri Cahaya ini akan keluar menjadi semuanya akan menjadi pelajar kolej. Tidak. Pasti mereka ada keupayaan dan keperluan yang individu. Dalam 5 itu mungkin ada yang masuk universiti. Depend on intervensi yang kita jalankan. Depend on intervensi yang ibu bapa dia buat. Depend on keupayaan kognitif yang dia ada. Okay? Bukan kita paksa semua masuk universiti. Tidak. Dia mengikut keupayaan dan keperluan individu. Kan? Itu namanya rancangan pendidikan individu. Based on keupayaan dan keperluan individu. Namun, setiap mereka berpotensi dan mempunyai tahap pencapaian masing-masing. Okay? Cikgu PPK minta maaflah, saya sebenarnya orang yang tidak layak menerangkan. Namun, adalah keperluan untuk saya kongsikan. Okay? Cikgu semua tahu ni dan saya faham semua cikgu adalah yang terbaik. Okay. Ini contoh bukan circle. Itulah tahap-tahap dalam kalangan MBK. Tu dari prasekolah, lepas tu prasekolah pendidikan khas integrasi. Ni maksudnya ini adalah tahap pencapaian individu MBK adalah berbeza. Okey, ada yang masuk prasekolah perdana, ada yang masuk prasekolah pendidikan khas, ada yang masuk terus pergi sekolah menengah, ada seterusnya pergi kemahiran ke prasekolah prayu. Itulah masing-masing mempunyai tahap masing-masing bergantung intervensi yang dia dapat, bergantung intervensi awal yang kena detect sama dia, bergantung kepada progres sokongan sosial yang dia dapat. Okey, semua bergantung. Yang penting bergantung kepada keperluan individu itu sendiri, tahap keupayaan dia, kognitif, fizikal, kan? Dan juga itulah ini generally dia ini secara chart daripada ini. Okey, bagaimana tentukan objektif jangka panjang? Apa yang dimaksudkan tentukan objektif jangka panjang? Sesuai dengan umur, sesuai dengan tahap kemampuan, dan pastinya ada hala tuju ke arah kejayaan di usia dewasa. Arah kejayaan di usia dewasa selepas sekolah menengah, selepas alam persekolahan di sekolah menengah. Itu sama ada dia mampu menyambung pelajaran ke tahap tertinggi, mampu bekerja dan menjana pendapatan sendiri, dan mampu berdikari dan insya-Allah berkahwin, kan? Bukan tiada, ada. Okey. Seterusnya maksudnya ni Prof, maksudnya MBK berpotensi semua ini, dan cikgu, guru, PPM, ibu bapa, penolong kanan, of course, harus ada fikiran bahawa setiap MBK berpotensi untuk panjang umur, satu hal, berpotensi untuk lebih ke hadapan. Okay? Tapi expectation tu bergantung kepada tahap kemampuan MBK dan intervensi. Sometimes murid tidak mampu, cuma faktor persekitaran, faktor intervensi tidak memberi peluang kepada dia. Okay? Beliau jadi, itulah. So, bila kita nampak benda begini, wow, ada tingkap terbuka. Okey, budak ni boleh. So, Cikgu Pra nampak boleh. Semua boleh. Cikgu Pra nampak boleh. Yang sambut itu pun perlu nampak ini budak boleh. Dan yang sambut lagi perlu nampak boleh. Perkataan boleh. Bukan perkataan tidak boleh. Perkataan boleh. Ataupun belum boleh. Belum, kan? Okey. Ini juga doktor sampaikan rancangan jangka panjang. Contoh untuk MBK remaja,
sematkan dalam hati. Ini segan pula mau cakapkan. Saya rasa semua cikgu sekolah menengah, sekolah rendah, prasekolah, of course, berfikir tentang ini. Okay? Just saya hanya sampaikan apa yang kami disampaikan. Okay? Saya yakin semua cikgu PPKI tanpa diminta fitrahnya sebab sudah memilih dan dipilih menjadi warga PPKI akan terfikir ini ya. Saya mohon kita open minded. Saya sharing, saya dan dua rakan saya sharing apa yang kami dapat, kan? Kita kira ini just ulang kaji. Bukan just, ulang kaji. Ulang kaji kita, kan? Saya yakin semua berfikiran seperti ini. Set in mind, Cikgu Hai dan dua rakan lain hanya berkongsi dan kita refresh. Okay? Perasaan kita, kan? Kalau tidak, itu orang bilang cinta. Kenapa tengok saya, okay? Okay, untuk MBK remaja, mampu bekerja dan berdikari. InsyaAllah. Tinggal bersama adik-beradik, tinggal di rumah kebajikan. Bila diorang berdikari, ditinggalkan ibu bapa, at least bila dengan adik, ataupun rumah kebajikan, diorang mampulah berdikari, kan? Tidak menyusahkan lah, istilah jahatnya kurang menyusahkan orang lain. Dia boleh hidup, dia boleh anu. Banyak bukti, bukan tiada. Banyak buktinya pun kita nampak sendiri, kan? Okay. Masuk ke kelas aliran perdana, itu MBK di usia persekolahan. Okey, masuk ke PPK atau kelas khas, belajar di intervensi. Maksudnya di sini budak ni tidak terpinggir. Ini pun kita boleh lihat sudah ni, kelas aliran perdana, kluster kedua, kluster PPI, inklusif, kan? Kluster inklusif. Tu. Tidaklah doktor, Profesor Madia kata inklusif. Cuma di sini dia kata kelas aliran perdana. Jadi cikgu sinkronisekan maklumat ini dengan maklumat yang cikgu dapat daripada kursus lain, maklumat daripada pemantauan, maklumat daripada KPI kita. Pimai-pimai tang tu sejak tu. Okay? Okey, contoh. Ini contohlah ikut umur yang diberikan kepada kami. Okey, kalau ada nama yang terlibat, inilah nama doktor bagi. Okey. Yang umur 2 tahun, si Mikael. Objektif jangka panjang, mampu menguasai kemahiran-kemahiran bermain komunikasi awal, patuh arahan. Takif, umur 4 tahun, mampu memasuki PPKI. Ini kita contohlah yang umur 2 tahun. Okey, abaikanlah kan yang 2 tahun. Saya lihat yang 4 tahun as a guru prasekolah. Mampu memasuki kelas pendidikan integrasi. Jadi, saya sebagai seorang guru prasekolah dengan kawan yang lain, sahabat kami yang lain, sudah ada pemikiran bahawa semua anak murid saya, kami mampu memasuki kelas PPKI. Dan bagaimana itu adalah inisiatif, kreativiti, komitmen guru prasekolah dan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Yang penting dalam pemikiran kita, mereka ini mampu memasuki PPKI. Okey? Kepada kawan kita yang di sekolah rendah, 7, 9 tahun, yang 7 insyaAllah mampu inklusif. Dia already go to inklusif. Include dalam program inklusif. Okay, kita mampu. Semua mampu. Cuma tinggalnya kita berusaha macam mana budak itu mampu. Menjadi seorang yang mampu. Okay, kita menerima dia macam ni. Dia keluar takkan macam ni kan. Dia mesti macam itu. Okay, 9 tahun. Mampu meneruskan pengajian sehingga 12 tahun. InsyaAllah, walaupun ada zero reject polisi, sebelum ada itu pun memang ada. Maksudnya kan kita tidak, macam mana? Telah abaikan. Okey, mampu meneruskan sampai 12 tahun. Tiadalah hati yang terluka dalam tempoh sebelum 12 tahun, emosi yang terluka gitu kan. Jadi kita teruskanlah sampai 9
10, 11, 12, 3 tahun untuk dia menamatkan sekolah rendah. Bila dia di sekolah menengah pula, mampu melengkapkan pengajian di sekolah menengah khas vocasional. Dan seterusnya lah, 19 tahun mampu melengkapkan pengajian. Ini doktor kata adalah matlamat, objektif jangka panjang. Semua kita percaya budak ini mampu mengikut umur dia. Okey, bagaimana dia mencapai itu bergantung kepada persekitaran, kognitif, intervensi dan pembelajaran di sekolah, kan? Komitmen cikgu, ibu bapa dan so on. Okey, ini sebelum yang jangka panjang ini terjadi, dia ada kenal pasti objektif jangka pendek. Okey, first ini semua ada dalam RPA kan cikgu? Bolehlah faham kan? Kena kekuatan MBK. Apa kekuatan yang kita ambil, kita fokus dan kita kembangkan. Yang penting boleh kembangkan kemahiran dia. Kan? Saya yakin cikgu tahu semua ini kan? Cuma kita ulang kaji sajalah kan? Kenal pasti keperluan individu. Murid berkeperluan khas. Kenal pasti keperluan individu. Membantu macam okay. Dalam teori pengetahuan Schulman, salah satu ialah pengetahuan asas guru adalah pengetahuan karakter murid itu. Cikgu perlu ada salah satu 7 pengetahuan, salah satunya adalah pengetahuan karakter murid. Ya, inilah saya banggalah. Yes, kita mengenali karakter murid. Dan kita sebenarnya dipuji oleh Dr. Amin Senin, guru pendidikan khas antara guru yang apply teori pengetahuan Schulman ini, iaitu guru pendidikan khas mengajar dengan berdasarkan mengenali muridnya secara individu dan memberi pendekatan secara individu. Keperluannya, pendekatan pengajaran, strategi pengajaran, kan? Okey. Ini contohlah. Saya yakin cikgu tahu semua. Okey. Okey, development milestone, tahap perkembangan. Okey. Ini saya yakin juga semua di kalangan kita ada pengetahuan tentang ini. Amat malang kalau cikgu tiada pengetahuan tentang milestone ataupun perkembangan kanak-kanak. Perkembangan kanak-kanak MBK, for example, contoh dia umur 7 tahun, expectation kita dia delay 3 tahun. Cuma ada beberapa certain perkara dia terlebih genius, kan? Okey. Contoh ni 12 bulan. Ini cikgu prasekolah ni boleh tahu ni. Kalau jelas kan? Perkembangan kanak-kanak ini biasanya yang sudah berkahwin ni fahamlah ni kan, yang belum berkahwin ni pun fahamlah ini, sebab sudah masuk dalam pendidikan khas pun. Maksudnya kita kena expect budak ni umur biologi 7, tapi umur kognitif dia tidak 7 kan. Itu common sense. Common sense dalam kalangan kita kan. Okey, ini contohlah yang doktor bagi, objektif jangka pendek untuk masuk kelas pendidikan khas. Basic. Okey. Mampu ke tandas untuk buang air besar. Itulah basic. Maksudnya, saya lupalah teori apa. Ada 80-20. Doktor pun ada terangkan dalam YouTube beliau. Kita kena selesaikan yang 20% dulu. Bila 20% tingkah laku isu budak itu yang 20%, 80% maksudnya dia boleh membaca, mengenal huruf, sudah genius, nampak? Wow, mana OKU dia kan? Tapi ada 20% self-regulate dia. Dia tidak dapat urus self-regulate, tidak dapat kawal emosi dari segi itu kan? Jadi macam mana juga dia boleh belajar? Kan? Jadi benda yang 20% itu perlu diutamakan dulu, diselesaikan dulu, baru kita fokus kepada benda lain, benda akademik misalnya. Ini yang 20%. Saya lupa nama teori itu yang 80-20 tu.
Okey. Maaf. Okey, ini contoh objektif untuk masuk aliran perdana. Okey, nanti saya sharing semua ni. Basic lah, pergi tanda apa semua. Beginilah cikgu, betul lah. Inilah. Kita buat kan? Memang kita buat pun. Okey. Objektif jangka panjang. Walaupun dia tulis di hala 7, tajuk ini adalah hala 7 MBK, di sini kita boleh tengok inilah adalah format bagaimana kita menulis, merancang, melaksanakan rancangan pendidikan individu dan juga kita boleh agak bagaimana kita boleh buat screening awal kepada MBK kita kan. Screening awal bukan scan macam tu je. Scan macam tu. Screening ni nanti saya terangkan. Bukan terangkan, nanti kita kongsikan kan. Ini contoh dia lah. Ini contoh doktor bagi. Okey, itu saja untuk topik pertama. Berapa minit ini? How's Cikgu Hai ini? Okey, sebentar kita sambung. Ni anak murid saya sebelum saya tinggalkan 2018. Weh, 30 minit juga weh. Okey. Okey, kita masuk slide kedua iaitu pentaksiran dan pendidikan khas. Pentaksiran dalam pendidikan khas, minta maaf. Okey. Screening, saringan, monitoring, assessment and evaluation. Ada 3 perkara yang tidak sama namun saling berkaitan, saling correlation, saling berkaitan lah, correlate antara satu sama lain, saling bergantung antara satu sama lain. Ni yang doktor bagi kita orang, ialah perjalanan proses dia, proses screening, monitoring and assessment, dan kita terangkanlah satu persatu. Okey, first adalah saringan. Saringan COVID-19 dia ambil ramai-ramai, dia saring. Itulah dia ambil secara general. Okey. Macam itulah satu proses ringkas saja ambil. Cap untuk memastikan kanak-kanak dikenal pasti ini menerima pentaksiran atau mendapat perkhidmatan yang sepatutnya. Ambil dulu. Ambil dalam satu sekolah, generally ambil begitu. Lepas tu tetapkan apa perkhidmatan yang sesuai dan memenuhi keperluan MBK itu. Itu secara hasil dapatan daripada saringan tersebut bukan adalah diagnosis, bukan pengesahan budak ini adalah MBK, budak ini adalah ADHD atau apa-apalah kan yang berkaitan dengan kategori MBK. Dia adalah untuk membuat keputusan sama ada kanak-kanak ni perlu menjalani pentaksiran diagnostik ataupun tidak. Kita ambil dulu dia. Semua nampak, contohnya, semua nampak hyper. Ambil semua yang hyper tu, saring. Tidak semestinya yang hyper ini adalah ADHD. No. Kan? Jadi, tapi kita ambil dulu. Baru kita diagnostik. Itu second step, baru diagnostik kan? Macam ambil persampilan kan, ambil dulu semua guru pendidikan khas. Tapi ambil dulu semua guru di Sabah. Dalam guru-guru di Sabah tu bukan semuanya guru pendidikan khas kan. Okey, jadi lepas tu kita select lagi, pilih-pilih diorang ni untuk didiagnostik adakah mereka guru pendidikan khas melalui certain soal selidik. Okey, gitulah. Macam itulah saringan untuk pendidikan khas. Okey, yang penting set in mind, ringkas, tidak lama, kos rendah dan dalam populasi yang besar, bagaikan mengambil foto lah. Gitulah maksud doktor kan. Kita capture. Okey, ada. Okey, ni lelaki. Ni bukan lelaki. Ni. Gitu. Okey, secara generally. Okey. Ini contoh instrumen saringan. Boleh dapat dalam internet, type sejak instrumen saringan. Saringan mean screening lah. Okey.
Screening. Prasekolah ada. Prasekolah PPK ada. Mungkin di 3 PK pun ada. Itu saringan. Saringan. First step sebelum mendiagnostik murid kita kan. Okay, ini semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Semua guru PPKI boleh buat. Bukan cikgu PPKI cakap, saya tak tahulah. Yang tidak tahu tu maksudnya itu alasan malas mau bikin lah kan. Okay. Lepas tu kita pantau. Lepas screening, kita pantau. Okay. Pantau. Apa yang kita pantau? Okay. Mari kita tengok apa yang kita pantau. Selepas saringan, kanak-kanak yang tidak dapat dikenal pasti sama ada perlu. Okey. Apa maksud doktor ni? Kanak-kanak yang tidak dapat dikenal pasti sama ada perlu menjalani pentaksiran diagnostik. Oh. Wah, apa ini ya? Pantaulah juga kan maksudnya tu. Pemantauan selepas saringan. Sebab saringan pertama belum pasti pun budak ini adalah ADHD. Itulah maksudnya. Cuma, contohlah saringan pertama di kalangan murid prasekolah. Okay? Yang prasekolah perdana, yang 25 orang tu saring. SK Bukit Padang ada 2 prasekolah, jadi 50 orang. Cikgu Hai buat saringan kepada 2 orang ini, 2 kelas ini 50 orang saringan. Pada usia 7 tahun. Okay. Tapi ada budak yang tidak lepas saringan. Sebab pada umur 7 tahun itu dia belum lagi nak memperlihatkan simptom-simptom dia. Dia just memperlihatkan simptom kenakalan kanak-kanak berusia 7 tahun. Tapi gitulah. Tapi maksud yang dia di sini dipantau. Kenapa? Sebab kita expect juga dia ada something in somewhere ni. Cuma belum ketara lagi budak ni. Okay, nanti dia akan mula ketara apabila budak itu sudah berusia still 7 tahun, mungkin dalam bulan ke-6 bersekolah. Baru nampak. Bulan pertama tak nampak lagi. Bulan ke-6, bulan ke-3 baru nampak. Sebab itu di prasekolah perdana, kalau belum ada apa-apa diagnostik awal dari ibu bapa, dari doktor sebelum diorang masuk kelas perdana, mereka cikgu prasekolah perdana ada tempoh 3 bulan hingga 6 bulan. Untuk melihat perkembangan kanak-kanak. Biasanya bulan pertama budak datang sekolah dia memang hyper. Sebab itu adalah tempat baru. Tapi hyper dia, kita masih fikir lagi hyperaktif atau hyper. Sekadar hyper, bukan hyperaktif. Tapi dalam insting kita ada sudah ciri-ciri ni kan. Cuma belum lagi boleh dipastikan, didiagnostikan dia sebagai ADHD. Sebab tu cikgu kena ada rekod anekdot. Bulan ke-6 baru tengok. Kalau still lagi ada tingkah laku hyper dia itu, dan tingkah laku hyper dia itu berlaku tidak hanya di sekolah. Dia berlaku di 2 atau lebih tempat yang berbeza. Contoh, di sekolah dia hyper, di rumah dia hyper, di kedai dia hyper. Itu barulah ciri-ciri yang semakin jelas dia adalah ADHD. Kalau dia hyper sahaja di sekolah, itu problemnya di sekolah. Di rumah dia tidak hyper. Okay? ADHD ni adalah ADHD bila dia hyper atau menunjukkan ciri-ciri ADHD itu di 2 tempat, 2 atau situasi yang berbeza. Okay? Ingat cikgu prasekolah ya? Kasih tahu kawan-kawan kita di perdana. Dia ada tempoh 3 hingga 6 bulan baru budak tu. Wow, baru kau cakap dia tu ADHD. Kalau sebelum itu, jantilah dulu. Okay. Pemantauan dijalankan semasa setiap sesi intervensi. Itu intervensi, tengoklah kita punya TOV. Apa TOV tu? Tanda prestasi. Semua sebut intervensi kan? Inilah ni. Di sinilah early screening ni perlu dan intervensi. Macam mana kita mau berintervensi kalau kita tidak faham pun screening itu apa kan? Okey, juga bagi pentaksiran formatif cikgu tahulah. Saya rasa cikgu tahu, semua cikgu tahu. Cikgu baru lagi tahu, kan? Tidak ya? Okey. Ni pentaksiran. Janganlah tak tahu cikgu, malu Okey? Itu alasan kita nak mau buat kerja kan?
Okey. Okey, dua jenis pentaksiran itu diagnostik. Diagnostik. Diagnostik is perubatan. Okey. Dijalankan oleh doktor, psikologis dan terapis. Terlatih. Okey. Pragmatik itu barulah kita. Kan? Peranan kita. Kita bukan ni. Kita yang ini. Tapi masih ada lagi cikgu-cikgu menggunakan perkataan ini. Okey, minta maaf. Okey. Poin dia ini memastikan anak ini mempunyai kekurangan upayaan atau tidak. Doktor saja boleh. Cikgu hanya label. Label itu konotasi yang negatif. Okey? So, itulah. Doktor, bila doktor cakap, kita tidak boleh lawan. Doktor pula tu kau. Kan? Lepas tu, doktor tu sudah kenal pasti. Lepas tu, dia kategorisekan. Apa? Autism, ADHD. Walaupun cikgu datang terima orang kata ADHD, tapi macam, mana boleh kita argue? Itu doktor. Okey? Kita yang inilah. Kan? Ni, semua dalam RPI. Cikgu tahu semua ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, cikgu tahu. Minta maaf, bukan saya ajar hari ini. Saya hanya sampaikan tanggungjawab saya. Okey? Saya yakin cikgu tahu. Please. Okey, minta maaf. Okey. Ni. Semua cikgu tahu. Jangan mengaku tak tahu cikgu. Okey? Menganalisa perkembangan seorang kanak-kanak. Menyediakan ruang adaptation untuk digunakan ke atas ni. Adaptasi. Merancang matlamat. Semua dah. Semua kita buat. Pun. Kan? Untuk memudahkan collaboration. Bila kita tahu ni semua, adalah mudah kita buat kolaborasi dengan pihak lain. Sebab, di mana kita mau cari? Di mana orang yang kita mau tuju? Di mana kita pihak yang kita mahu meminta bantuan untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak kita. Okay? Okay. Masuk kepada evaluation. Screening, assessment, dan evaluation. Mana evaluation? Penilaian. Okay. Apa tujuan dia? Mengesahkan dapatan daripada pentaksiran tadi. Okay, yang sebelumnya. Untuk mencatat perkembangan evaluation lah terakhir. Okay. Kan? Okay. Untuk memastikan sama ada rancangan intervensi yang dibuat itu perlu diubah sesuai. Kan cikgu, semua ini dalam RPI. Kita ada semakan 1, semakan 2. Tak payah tunggu semakan 1, semakan 2 lah. Dalam RPH kita pun kita tuliskan cikgu. Kan? Semua cikgu buat dan cikgu kan? Nah, ni. Perjalanan dia. Tracking. Wow, detect. Wow. Okay. Hyper lah anak murid kau. Okay. Screen lah. Marilah kita screen. Budak generasi apa nama dia ni? PKP ni. Okay. Lepas tu nature, refer, buat rujukan. Terus kita buat penilaian. Lepas tu kita buat intervention. Last adalah evaluation daripada intervention yang kita buat. Okay. Okay. Slide terakhir kan ni. Harapnya isu-isu dalam pentaksiran yang kita nyatakan di atas tadi dari segi kesahan dan kepercayaan, kaedah pentaksiran dan bias pentaksiran. Yang ini kalau kita ambil di internet ni, ini boleh dipertikaikan sebab contohnya lah kan di internet tu dari barat. Jadi dia punya culture begini, makanan budak tu begini. Jadi itulah reliability dia itu. Ataupun kita buat sendiri instrumen tu menggunakan KSPK, senarai semak semua tu kan. Tapi bagi saya lah, don't think too much. Okay? Buat sajalah apa yang kita boleh buat kan cikgu. Dalam konteks kita sebagai seorang guru. Okay? Kan? Lepas tu apa kaedah pentaksiran yang kita buat? Buat ataupun just buat ikut KPI. Penolong kanan suruh cakap buat, kita pun buat tipu-tipu gitu. Kau. Lepas tu, bias pentaksir. Bias pentak dia fikir-fikir sendirilah. Oh, anak aku ni lulus lah. Ni gitu. Oh, bukan gitu. Okay?
Gitulah untuk slide kedua. Berapa minit ni? Ya Allah, ni contoh-contoh gambar yang saya ada setakat ini. Kita rehat, minum apa yang patut. Minum. Maaf, ini hanya perkongsian saya. Mudahan faham dan mudahan apa yang saya faham ceramah 3 hari oleh profesor dan saya sampaikan mengikut sesuai dengan apa yang profesor cuba sampaikan. Kan hala 7 penilaian dan pentaksiran dan seterusnya masuk kepada lebih kecil lagi skop dia adalah RPI. Okey. RPI. Cikgu kita sebagai guru ikhtisas kita adalah RPH. Kan? Ikhtisas kita adalah RPH. Ini semua maklum. Maklum. Saya ialah maklumlah. Malar Nazir datang, mana RPH kau hai sini. Kan? Okey. Lepas tu dan kita sebagai guru pendidikan khas, nyawa RPI adalah nyawa kita, nyawa dalam ikhtisas kita sebagai guru pendidikan khas. Kalau kita sebagai guru adalah RPH, kita sebagai guru pendidikan khas kita ada dua, RPH dan RPI. Kan? Adalah menjadi satu kesalahan bila kita tidak buat RPI, sama seperti menjadi satu kesalahan bila kita tidak membuat RPH. Okey cikgu, itu je lah. Saya yakin semua tahu. Kita ulang kaji lagi hari ini sambil-sambil cikgu minum yang boleh minum sambil tidur. Okey. Okey. Cikgu lama, cikgu baru faham ni kan? IEP apa, EIP apa, RPI apa, RIP pun apa. Kan? Saya yakin walaupun saya yakin juga ada yang tidak tahu. So nanti cikgu Google apa itu IEP, EIP, RPI dan RIP. Okey? Itu selingan je lah. Okey. Untuk RPI ni kita ulang kaji bersama ya cikgu. Minta maaf, kita ulang kaji bersama. Elemen penting dalam RPI, elemen penting dalam penulisan RPI. Okey. Untuk tajuk yang ketiga ni, implementasi RPI dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh Dr. Hasnatoran kepada kami dan kami kongsikan semula kepada sahabat sekalian. Mudahan masih adalah yang memberi perhatian. Kalau tidak, ginilah saya kan. Dah pernah begini pasal. Okey. Apa dalam penulisan RPI perkara penting yang prinsip yang perlu ada? Cikgu yang buka website BPK khas ini sudah lama berada di BPK khas website ataupun dalam ERPH itulah spesifik smart. Kan? Mari kita hurai satu-satu. Hurai secara random sajalah cikgu kan? Tu contoh smart. Spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, relevan cikgu dan time related sesuai dengan tempoh masa untuk dicapai. Okey? Contoh penulisan RPI smart. Penulisan objektif RPI menggunakan prinsip SMART, iaitu menyertai perhimpunan sekolah selama 20 minit secara berdikari. Min di sini MBK boleh akses sendiri. 3 bulan saya di prasekolah 3 bulan pertama memang saya struggle bukan memandaikan ibu bapa. Saya mengurus ibu bapa dulu. Okey, di prasekolah. 3 bulan pertama, first thing adalah saya mengurus ibu bapa di mana saya perlukan ibu bapa untuk membimbing anak dorang. Sebab saya di prasekolah 1 orang.
Cikgu di PPKI berapa orang? 13 orang, 2 orang, saya 1 orang. Jadi saya tidak memati 1 orang di prasekolah itu bersama PPM saya. Jadi saya perlukan first thing 3 bulan pertama saya perlukan ibu bapa. So sama-samalah saya dengan ibu bapa menimba ilmu. Bukan saya mau ajar ibu bapa, cuma itulah perjanjiannya macam mana kita orang sama-sama mengurus 3 bulan pertama supaya budak selepas 3 bulan dia sudah boleh berdikari, akses sendiri. Maksud akses sendiri, pergi perhimpunan, cikgu boleh tengok dari jauh sudah, bukan di sana melekat dia kan, melekat dia berdiri. Sebelah cikgu sebelah dia sebelah, kasih pegang dia begitu, tidak. Itu bulan pertama, kedua dan ketiga. Bulan keempat tiada sudah itu. Okey, menyertai perhimpunan sekolah selama 20 minit secara berdikari. Kita tahu juga lah lifespan, jangka masa itu kan, jangka masa fokus budak tidaklah sampai 20 minit, cuma itu 3 bulan pertama. Maksudnya lepas 3 bulan tu dia sudah mencapai 20 minit berdikari. Okey. Contoh ni lah, maksudnya 20 minit tu boleh diukur, relevan, related dengan situasi, related lah budak itu berdiri di perhimpunan. Okey. Okey, kaedah mengumpul data dalam penyediaan RPI, cikgu sudah tahu, ya Allah, malunya saya mau sampaikan semua ini kan? Okey, tapi itulah tanggungjawab saya sampaikan, terpulang kepada cikgu mau dengar atau tidak. Bukan saya tahu. Okey. Okey. Okey, keperluan murid. Penyediaan penulisan RPI perlu mengikut keperluan murid. Cikgu perkara yang perlu diambil berat dalam penulisan RPI inilah akomodasi, modifikasi. Faham akomodasi itu apa? Akomodasi is a way to help student learn the same material or take the same test in different way. Okay? Maksud kalau yang contohlah kan, maksudnya di sini kita membantu budak tu belajar menggunakan peralatan yang sama, contohnya, tapi dengan cara yang berbeza, ujian yang mengikut keperluan dia. Okey, modifikasi ialah modification, change what the student is expected to learn. Okey, pembelajaran, ujian. Janganlah sekolah perdana buat PBD ini, kita pun buat PBD ujian bulan ini. Ya Allah, masuk kencing, keseluar pun belum settle, terus mau diuji. Gila. Okey. Okay, modification. Cikgu faham semua ni kan? Common sense bani cikgu. Okay. Pendekatan PDP. Kita bukan ahli perubatan, bukan terapis. Jadi tidak perlulah ala doktor, ala terapis, bawa bola gulik-gulik. Mampus. Terbalik budak tu. Konon-konon mau dulu-dululah buta huruf. Balut budak dengan tuala gitu. Bukan kerja kita itu ahli terapis. Ada pakarnya yang buat. Okay? Buat natural saja cikgu. Naturalistic, nature. Okay? Berlaku itulah. Ni boleh baca kan? Okay, apa maksudnya bukan klinikal? Maksudnya kita tidak boleh tengok budak tu sebagai objek yang rosak dan perlu diubati. Bukan. Mereka bukan berpenyakit tu. Kan? Sebenarnya one-to-one ni bukan pendekatan yang baik. Bukan maksud saya pendekatan yang baik. Tidak baik. Maksudnya one-to-one tu itu memang diterapis lah tu. Kita kan berkumpulan apa semua. Okay. Okay, buatnya logik kan? Dalam konteks sebagai seorang guru, dalam konteks sebagai sebuah sekolah. Okay, ini strategi embedding. Tadi strategi dalam PDP dalam melaksanakan mencapai objektif RPI rutin harian.
Untuk mengelakkan anxiety. Semuanya lah. Okey, kita baca sama-sama ya cikgu. Ini cadangan doktor, profesor. Objektif pembelajaran murid dipaparkan dengan jelas supaya guru dan PPM boleh merancang dan melaksanakan. Maksudnya adalah kan doktor cadang letaklah di whiteboard apa semua, begitu kan? Okey, begitu. Jadi PPM nampak, oh okey, Cikgu Hai buat macam ni. Okey, Cikgu Hai belum buat ni. Dulu dia pernah ada lah. Jadi sekarang baru kita mau buatkan. Ada sudah ilmu ni. Apa objektif kita? Okey, hari ini sianu kita guna fonik. Jadi bila ada cikgu baru lain masuk, dia ajar fonik, bukan dia ajar membatang. Dah budak tu dah pandai membaca sebab membatang. Kopi membatang lagi buat apa? Jadi kita ajar fonik. Jadi cikgu anu datang, PPM datang, Cikgu Hai ajar fonik. Jadi kita guna kaedah fonik untuk bantu budak tu. Siapa-siapa yang datang, dia tahu, ni. Okey, pakai fonik. Kan? Kenapa lagi kita mau ajar membatang? Kan cikgu? Dia susah mau dapat membaca dengan kaedah membatang tu karena kaedah mempucuk, kan? Ini sambung juga dengan apa yang dia pernah belajar di perdana. Kan? Logik lah. Okey. Menggunakan amalan berasaskan bukti. Walaupun ada amalan guru terbaik, amalan PDP terbaik, hati-hati cikgu memilih, be selective. Carilah ilmu cikgu. Kan? Pilih pendekatan atau strategi atau tool yang sesuai dan telah dibuktikan oleh kajian dan boleh digunakan. Okey. Saya kurang pasti adalah certain yang kami pernah belajar. Contohnya brain gym, cikgu boleh rujuk balik. Google sahaja keberkesanan brain gym itu. Kajian apa yang telah mereka lakukan, kajian yang membuktikan brain gym itu adalah sesuai atau dan sebagainya lah. Sebenarnya banyak strategi yang sangat mudah dan murah. Bawa je budak tu bersukan, buat aktiviti luar, bermain of course. Itu satu strategi yang murah, mudah bagi saya lah. Okey lah. Kan? Tu doktor pun cakap, cari je di internet, semua ada. Dan kita boleh select mana yang sebenarnya terbukti secara saintifik. Dan itulah. Okey. Ni bukti-bukti lah, formatif, pemantauan, bertulis. Okey. Ini penting. Orang yang penting, kata doktor, kolaborasi dengan ibu bapa. Jangan cikgu syok sendiri ataupun guru takut atau cuak dengan ibu bapa. Guru tiada tongkat ajaib, cikgu. Betul. Saya tiada tongkat ajaib mengajar 40 waktu. 7 pagi sampai jam 11 di prasekolah untuk membantu, membimbing murid prasekolah. Tiada. Mau mati cikgu Hai sana. Tiada. Jadi kita perlukan kolaborasi dengan ibu bapa. First, deal dengan fasa penafian dia. Second, puji dia, jangan anak kau begini. Walaupun kita manusia sometimes meradang juga dong. Boleh pula dia bawa botol susu. Kan? Common sense lah, Mami. Okey. Ibu bapa perlukan maklumat dan latihan. Ini kita bantu biasanya ibu bapa ni yang B40 kah ataupun yang masih dalam fasa penafian. Kita slow talk. Kan? Okey, ni dah nice. Doktor cadangkan sediakan kit-kit ibu bapa. Mungkin ada di kalangan kita tiada kurang kemahiran interpersonal, berdil, memujuk, menggoda ibu bapa. Kita guna tulisan, artikel, perkongsian gitu semua kan? Guna kemahiran yang kita ada, cikgu. Jangan si Hairia pandai bercakap, kita pun ikut. Kita ni bukan pandai bercakap, tiba-tiba kita bercakap kasar. Gitu. Kan?
Gitu. Ada orang pandai menulis, lembut hati kalau dia menulis. Kali dia bercakap, oh, Kak, okay. Sebagaimana guru perlu dilatih untuk berkomunikasi, ibu bapa juga perlu dilatih. Okay, itulah. Strategi seterusnya adalah strategi pengajaran yang efektif dalam mencapai objektif dalam RPI itu. Berstruktur. Ini cikgu tahu lah semua ni. Saya ulang je balik. Okay. Contoh pelajar bilik darjah berstruktur. Menentukan objektif ruang. Contoh macam ni, saya sediakan. Ini contoh saya buat lah. Bila doktor cakap, cikgu buat ke? Cikgu buat ke? Oh my God, cikgu prasekolah lama sudah buat. Tapi cikgu prasekolah diam sejak. Ialah orang minoriti yang menjawabnya majoriti cikgu PPKI. Tiada. Oh my God, jangan jatuhkan diri sendiri kan. Kami guru prasekolah sudah buat lama. Okay? Bilik darjah berstruktur ni kami sediakan satu ruang. Diorang conteng kah, happy kah nak sinilah. Okay. Lepas tu, penyimpanan bahan-bahan yang boleh diakses dan berdisiplin. Akses, dia tahu, dia boleh ambil ke tidak boleh. Kalau kita tapuk semua cikgu, bila masa dia mau belajar tahan diri dia, mau ambil ke tidak, gitu. Itu semua self-regulate. Kalau kita tapuk semua, mana ni? Semua kena tapuk. Jadi bila dia mau belajar, boleh ambil ke tidak? Mula-mula dia ambil tanpa izin. Kita ajarlah dengan izin. Lepas tu tahan perasaan dia, tahan nafsu dia mau ambil barang tu kan. Penggunaan masking tape. Inilah contoh saya sediakan untuk prasekolah. Ingat, saya buat ni tahun bila? Saya ikut ni kursus 2020. Ini benda saya buat sudah lama. Saya dan rakan-rakan saya di prasekolah, okey? Sama ada di Sabah ataupun di Malaysia. Okey. Bahan bantu mengajar sentiasa tersedia. Ni. Semua ada. Kalau mau belajar tentang benda ini, tengoklah di prasekolah. Elakkan pakai buang. Sediakan collection. Ni nah. Ini dari pandangan profesor lah. Kan? Elakkan pakai buang ni. Apa elakkan pakai buang ni? Kalau saya belajar di Fajar Indonesia hari tu, diorang suka pakai recycle. Sebab yang kami pergilah buat di Indonesia, Fajar Hidayah, dia galakkan cikgu dia pakai yang recycle kertas. Jadi benda tu kau buang, masuk tema baru. Hari ni tema Hari Raya, kau tidak kesayangan buang benda tu. Sebab akan masuk lagi tema keamatan macam tu. Okey. Strategi seterusnya adalah pelan tingkah laku yang jelas. Maksudnya behavior support. Ini strategi dalam RPI lah kan cikgu? Dalam screening itu. Screening. Okay, screening lah kan. What the expected behavior. Okay, nanti saya sharing. Okay, cikgu. Okay, strategi seterusnya adalah modul yang berkesan. Macam mana kita tentukan dia ada modul yang berkesan? Ingat, baseline MBK. Asasnya pada MBK. Memiliki item yang achievable. Pakai modul perdana. Budak hendak dapat capai. What point modul tu kita pakai? Okay? Lepas tu menyediakan hala tuju. Modul tersebut dia adalah hala tuju. Dia pakai konsep scaffolding. Dari yang mudah kepada sukar kepada yang lebih sukar. Kan cikgu, jangan terus sukar, juling mata, meradang kita sendiri sebab tidak pandai dicapai-capai. Okey? Mempunyai elemen untuk menjalankan pentaksiran. Ialah elemen pentaksiran itu apa? Ialah yang boleh dicapai lah, apa yang ditaksir, yang boleh dikira. Si Anu boleh membaca 2 perkataan, 3 perkataan kan? Modul tu lah. Okay, strategi seterusnya komunikasi dengan ibu bapa. Sangat penting. Okay, contoh komunikasi adalah buku komunikasi ataupun WhatsApp. Kalau dulu kita pakai buku komunikasi, kan? Kita yang generasi saya 2007-2008. Lepas tu berkembang jadi WhatsApp. Selama saya 10 tahun di prasekolah, saya tiada grup WhatsApp.
Okay, saya face to face dengan ibu bapa. Ialah itu kelebihan kita orang lah, sebab kita orang kan 7 orang je murid, tiada keperluan pun bergrup WhatsApp. Cuma lepas itu saya reposting barulah saya wow ada grup WhatsApp. Okay. Okay, ialah keperluan kan pandemik. Okay. Lepas tu tetapkan peraturan kita dengan ibu bapa. Saya lepas jam 5 tiada sudah. Okey. Cuma ialah pandemik. Ikut situasi lah kan. Pandemik baru-baru ni 12 pun layan. Terpaksa layan. Kena layan cikgu. Itu situasi. Sebab ke situasi memerlukan. Pastikan vibe yang positif. Ialah vibe. Doktor cakap pastikan vibe positif. Manusia tetap manusia. Something maradang juga kan cikgu. Tapi itulah manusia. Kita berusaha lah bagi yang positif. Walaupun terasa anak mau cakap, anak kau ni kuat makan. Tak payahlah tulis anak kau kuat makan. Tulislah, saya kebelakangan ini si Anu suka makan dan kerap makan. Sama maksud dia kan cikgu. Cuma ayat adalah berbeza. Please lah. Cuba kalau kita yang kena cakap macam itu. Kan? Boleh bercerai nampak? Okay. Maklumat atau arahan yang diberikan adalah membantu serta mudah tidak overwhelm. Bagi WhatsApp satu muka surat, kalau diukur pakai satu A4 size. Oh my god, overwhelm lah. Puan, buat ni, puan, overwhelm lah. Bagi je lah puan gini, satu, sudah cukup. Kan? Gitulah, pandai juga. Okey lah. Okay. Overwhelm kepada ibu bapa dan anak dan cikgu jugalah. Okey, itu sahaja cikgu. Saya mohon kalau tidak faham boleh, harapnya fahamlah cikgu kan, sebab ini benda common sense dan memang kita ada pengetahuan sedia ada, dan ini hanya sekadar perkongsian saya menyampaikan tanggungjawab saya. Mudahan sudah sampai. Ya Allah, mudahan sampai maksud apa yang Profesor sampaikan. Dan mudahan sahabat saya bersikap terbuka apa yang saya sampaikan hari ini. Dan kebaikan untuk semua pihak, terutamanya anak-anak kita. Dan saya mohon maaf dengan rendah hati, mohon maaf sekiranya ada kekurangan, sekiranya saya ni ada terberani memberi contoh dari pihak saya. Okay? Contoh maksudnya macam betul je budak macam dia saja pandai. No. Itu maksud kami sudah buat. Jangan kita rendahkan diri kita cikgu tanpa ilmu. Okay? Marilah kita tambah ilmu kita. Ini ulang kaji saya cikgu. Saya minta maaf. Saya malu. Cuma inilah tanggungjawab saya. Terima kasih. Assalamualaikum.